Okey, selamat sejahtera murid-murid semua. Okey, cikgu pun tak nak bazirkan masa ya. Jadi, apa yang kita akan buat hari ini, beberapa perkara cikgu perlu sebut dululah supaya jelas. Benda ni rakam ya. Apabila dia rakam, kawan-kawan kamu boleh tonton balik dan tak ada alasan kata tak tahu. Kamu adalah saksi cikgu. Pertama ya, cikgu nak bagi tahu sekali lagi, ingatkanlah bahawa dalam Google Classroom ya, murid-murid, Cian Wei ke Cian Chen ke tengok sebab kamu boleh hantar lagi tau. Ada quiz quiz bab 7. Di mana sekarang cikgu terima daripada kelas 5 ini 5 kreatif saja yang hantar seorang Eng Okey. Jadi minta tolong buat ya. Minta tolong. Wah, Zenyang you zuo dia ada buat ke? Bagus tapi satu je. Jadi tolong buat tau. Kalau kamu tak buat, cikgu tak boleh nak buat dapatkan markah. Contoh kalau macam ini, kita dah buat, cikgu importkan markah je lah. Objektif saja, dia dapatlah markah di sini. Okey. Jadi minta tolong Okay. Kalau kamu tak buat, cikgu tak ada markah, cikgu tak ada bukti untuk backup kamu. You punya panggil apa TP tahap penguasaannya lah berapalah. You 说你的那一个水准多少。不过怎么样都好，cikgu janji，我再给你们我句子，你们有这样勤力上课的是，yang datang kelas semua ini cikgu memang akan cuba bagi TP 4 dan ke atas ya. 你们将来上课法的，我一定给你们 TP 4 Yang tak datang kelas cikgu memang tak boleh lah. Mungkin dia bijak ke apa tapi cikgu tolak TP dia dari segi sikap. Ada 那个态度的问题. Okey, itu satu. Jadi mula-mula cikgu cakap ada quiz di Google Classroom. Tolong jawab. Satu. Okey, kedua. Memandangkan kita cikgu tak bukakan skrin ke? Tak cakap dengan saya tadi. Ya Allah. Okey. 你们没有跟我讲个不好意思cikgu buang masa tadi. Sorry cikgu memang tak buka skrin tadi. Jadi kalau anda tengok sekarang, sekali lagi. Okey, contoh kat skrin lah. Okey. Kalau kamu tengok kat skrin, ini adalah quiz 8 quiz bab 8 ini. Kalau kamu dah buat, cikgu boleh terus dapatkan markah lah import. Kasut dia keluar markah lah. Okey, jadi kamu belum buat, macam Chen semua belum buat, tak apa. Nanti tolong buat satu. Kedua, mungkin kita akan buka sekolah nanti. Mungkin lah, tapi tak tahu bila. Jadi cikgu nak tulis pada chat box Boleh saya chat box. Apa yang kamu akan balik sekolah buat nanti. Dengar ya. Yes, kahan masing. Siap. Thank you lah. Thank you for coming. Jadi, lepas nanti yang buka sekolah, kamu datang sekolah, paling penting adalah membuat eksperimen sains dan menghantar laporan sains TK. Jadi, mungkin kamu akan ada tertanya, cikgu, lepas ini kita dah habiskan bab 9, apa yang kita akan buat? Pertama, datang sekolah, buat laporan sains, buat eksperimen sains, hantar laporan sains. PK, maka PK ini ada mempengaruhi ke tidak, cikgu tak boleh bagi satu statement penyataan yang jelas.因为lembaga peperiksaan sendiri pun tak cakap, ini berapa markah dalam SPM dia, mereka tak cakap. Tapi menurut pemerhatian cikgu, cikgu tengok yang budak fail, kalau dia punya laporan PK eksperimen sains itu dia cikgu bagi markah tinggi, okey, 高分的话 yang kebanyakan mereka pass 这个是我可以给你们句子，所以说会 pass。kalau lah kamu result C ke, dia mungkin naikkan sikit, saya tak tahu. Tapi cikgu tak ada satu pernyataan hitam putih. Datang sekolah buat apa lagi? Ini penting. Okey, menghantar nota dan latihan. Ini yang kita akan buat hari ini. Kita akan fokus buat latihan bermula dengan bab 9. Cikgu, nota apa? Kalau anda tengok pada buku teks, cikgu dah cakap sebelum kamu PDPR, sebelum anda masuk PDPR ini, tahun ini kan, kamu datang sekolah, cikgu dah minta kamu buat indeks. 有一个布子里面写 index 的，你说要学什么？ Satu, indeks dalam nota itu ada indeks. Nota cikgu, kamu tak pernah suruh saya tulis apa-apa nota. Sebenarnya ketika cikgu mengajar, kamu patut dah catat. Kamu tak catat tak apa, cikgu ajar kamu sekarang. Paling tidak, 最起码lah, paling tidak, buatkan rumusan. Cikgu, apa itu buat rumusan? Salinkan rumusan untuk setiap bab. 意思是说，你将每一课的那一个总结，你学过什么，放在你的练习簿上，证明你有做。OK，
我在帮你们啊，你们这时候来学校就是给我看你们功课罢了。Kalau kamu datang sekolah, kamu ingat nak belajar, cikgu nak bagi tahu kamu sekali lagi. Dah belajar habis lah. Apa kamu nak belajar lagi? Cikgu hanya akan ulang balik apa yang kita telah belajar, ulangkan, buat latih to be, dan paling penting, 最重要的, kamu hantar kerja. 你交功课, evidence, kita boleh tanda bagikan markah PBD. Okey, itu membantu ya. Jadi tolong. Nota, dan hari ini juga kita akan mula dengan bab 9. 我们从第9课开始, kita akan buat latihan. Tengoklah, cikgu pilih latihan formatif ataupun latihan praktis sumatif. Hari ini kita buat praktis sumatif. Bab 9. Sambil itu, kita akan tengok. Okey, buat ulang kaji. Sekarang bab 9 nanti kita akan buat. Siapa ada soalan? Mewah. Dan paling penting sekali kenapa kamu perlu datang sekolah, okey? Kamu perlu datang sekolah sebenarnya untuk membuat melengkapkan dokumen-dokumen berkenaan untuk SPM dan berhenti sekolah. 你一定要来学校的，你不要讲你不要来学校，哦ada COVID tak nak datang. Jadi cikgu dah bagi tahu kamu perlu datang sekolah. Kamu ada benda penting ya. Jadi penting ini untuknya anda datang untuk dapatkan PBD dan paling penting juga untuk anda dapatkan untuk CJ berhenti sekolah. 你们选择不来的话，那个是你事情啊。哦，cikgu saya tak ada datang, saya nak PDPR juga. Ikut, cikgu dah bagi tahu. 我一定跟你们讲说，是你们来学校的时候，拜托来学校，tolong datang. Okey, jadi cikgu buat tanda buang masa. Kita hari sambungnya. Jadi kita akan mula dengan latihan yang bab 9 ini. Okey. Teknologi angkasa. Angkasa lepas lah, bukan angkasa. Angkasa lepas. Ya, kita akan buat soalan sumatif. Dan untuk kelas-kelas akan datang juga, cikgu akan gunakan buku teks juga. Jadi sekarang kita pergi ke buku teks muka surat 249. Kamu boleh pilih tutupkan skrin, tengok buku teks. Kalau mata kamu sakit, boleh je. Tapi kalau tidak, cuba buka skrin, fokus. Jadi kita sekarang nak buat ulang kaji. Kenapa kita nak buat praktis sumatif 9 ni? Ataupun praktis sumatif ataupun formatif. Formatif是 tengah-tengah satu bab 中间的时候还有一点点练习的. Latihan yang di tengah-tengah itu biasa formatif. Cikgu tak payah terangkan apa maksud formatif dan sumatif lah. Jadi ada latihan. Jadi mungkin kamu akan tanya, kenapa perlu buat? Inilah cikgu yang nak bagi tahu. Okey, kepada mereka yang tak datang untuk program mentor-mentee lah. Tapi rasanya semua di sini dah datang untuk program mentor-mentee. Kamu dah tahu bahawa soalan kertas 2 khususnya, kertas 2 bahagian B. Yo A, B, C mah, ada A, B dan C mah. Soalan A berbentuk eksperimen. Ya, kamu tak baca buku janji otak kamu okey pusing, kamu boleh dapat jawapan. Tetapi bahagian B, seperti yang kamu tengok kat sini. Kalau kamu tak baca buku, memang kamu tak boleh jawab. 你没有读的话是根本不能做的，不要浪费时间。Kalau kamu pergi ke tuition, belajar teknik menjawab pun, sebab kamu punya asas kosong. 意思说如果你没有读过这课，你去那些作答的那些讲座会怎么样作答是没有关系的嘛。你东西是空洞的，你要怎么样作答？你要写的是写交白卷是吗？ Jadi pentingnya untuk anda buat ulang kaji. Jadi bermulanya dengan ada buku nota. Buku nota semua orang sudah ada. Tolong buat rumusan. Isi rumusan itu ah, 我有学过这个，我有学过这个，我有学过这个。Sebab lepas itu cikgu akan bagi link YouTube, kamu boleh tonton semula apa yang kita telah belajar. Kalau kamu tengok pada darjah 1 ini, menunjukkan satu contoh orbit. 一个轨道OK, 围着地球 Satelit X yang mempunyai tempoh orbit 12 jam. Ya, bumi berputar 24 jam. 地球是24小时自转. Tapi satelit ini pusing satu round bumi menggunakan 12 jam. Maksudnya, dia boleh pusing 2 round dalam satu hari. Soalan tanya, berdasarkan darjah 1, namakan jenis satelit X. 这个卫星是什么？学生们，这为什么？老师，我不会答，我答不到。Inilah tujuannya kamu datang kelas. Kalau kamu tak reti, ada banyak cara. Pertama, carikan perkataan satelit. 你去前面咯，pergi depan, carilah satelit. 有几个从 satelit 读起咯，cari jawapan.
Okey, bermula dari mana? Muka surat berapa ni? Muka surat 236. 236面 satelit. Ya. Okey? Dan kamu juga diberi ketahui bahawa satelit itu berpusing dalam 12 jam berputar bumi 12 jam sekali. Okey? Jadi kamu pun baca, cikgu tak jumpa. Baca lagi. Memang kamu sudah belajar sebenarnya. Di bawah mana? Di mana? GPS. 你的责任现在导出来了。Okey? Kalau anda tak jumpa, inilah kerja kita sama-sama belajar. Kalau kamu jumpa di sini, cikgu pun tak nak buang masa. Nampak? GPS terdiri daripada 3 segmen. 有3个部分. Ada satu segmen ialah segmen angkasa yang ada satelit. Yang satelit. Dia semua segmen angkasa. Okey? Jadi segmen angkasa ini merujuk kepada satelit GPS ini. Tengok. Orbit lebih kurang 12 jam. 老师你在讲哪里呢? Kalau anda tengok muka surat 244. 题目就是问你有什么卫星是围绕着地球12小时的 cari sampai dapat 12 jam. Kalau anda baca tak faham, bila lagi kan cikgu dah ajar dalam kelas mentor-mentee dan cikgu nak ulangkan untuk murid yang tak datang untuk kelas mentor-mentee juga guna Google Translate. Jadi sekarang kamu perlu buat latihan. Jadi latihan ini bagaimana kamu nak jawab, cikgu ajar juga sekali lagi. Okey? Jangan kata nanti cikgu saya tak tahu nak tulis dalam buku macam mana ya. Jadi kalau anda tengah buat latihan ini, pastikan ini adalah buku tempat kosong kamu semua. Tuliskan tarikh hari ini ialah berapa, hari ini Khamis. Okey? 30 September 2021. Latihan sumatif bab 9. Nombor 1. A. Okey, kalau kamu dah buat macam tu, lepas itu buatlah nota di situ. Tengok muka surat berapa? 244 ya. Jadi kamu balik kepada soalan, murid-murid. Jadi tulis di situ rujuk muka surat 244. Supaya kamu nak senang buat ulang kaji. 你们如果有心要拿到更好的成绩lah. Jadi apakah nama jenis satelit X itu? Jawapan ya satelit. Semua卫星satelit. Satelit apa murid-murid? GPS. 明白吗？这个卫星 GPS 卫星，老师 GPS 我们有学吗？如果你这样讲话，我很生气咯。我们有需要的 GPS 有3个部分，ada 3. Pertama kawalan mah, bisa在地球，在bumi. Dia hantar pergi ke satelit. Jadi station pergi mana? Station angkasa. 第2个部分，第2. Lepas itu kita yang nak info itu, dia akan pantau ke handphone kita panggil station penerima. Ada 3个部分. Jadi yang atas itu panggil satelit. 一定要有 satelit 的。所以说 kalau tak ada satelit, GPS itu tidak boleh dapat berfungsi. Jadi baca balik. Apa lagi soalan seterusnya? B. Berikan satu contoh aplikasi satelit X ini. 到底这个卫星有什么功能？ Untuk tujuan navigasi. Cikgu ulang cikgu nak tulis juga sini. Navigasi. 什么是 navigasi？ 如果不懂的话，你可以写到导航。Maksudnya English navigate lah. Membimbing kamu pergi ke tempat yang kamu nak. 导航，导游的导，航海的航。 Jadi bila lagi? Kalau betul-betul nak belajar dan kamu tulis tak faham, seboleh-bolehnya cari sendiri. Benda itu akan masuk ingatan dalam bagus. Contoh ya sekali lagi, navigasi, translate Chinese. 你们有很多方法的, ini baru satu je. Kalau kamu tak tahulah, dan cikgu dah banyak kali cakap, cikgu percaya kamu punya ilmu sains ada. 你们是有科学的那一个基础的.
Tetapi kalau kamu asyik balik kepada asas dia, cikgu, saya baca soalan-soalan panjang dan saya tak faham apa dia cakap. No point mah. Kita macam buang masa di sini, betul kan? Jadi kita cuba buat soalan yang kedua sekarang. Okey? Nyatakan 3 ciri satelit GPS. 3 ciri satelit GPS. Kalau cikgu minta kamu cari jawapan, boleh. Jawapan dia ada pada muka surat 244 juga. Jadi kalau kita tengah buat latihan tu, kita pergi soalan yang B, nombor 2A. Bukan B, 2, bukan B. A. Jadi apakah ciri-ciri GPS ni? Jadi banyak. Kita tulis 3 je. Satelit GPS ini ialah satelit komunikasi. 依照这个卫星是沟通用的卫星 ，satellite communication。OK， nah kita semua dah tahu dalam soalan dah bagi tahu ciri dia tempo orbit bagi satelit GPS ialah 12 jam。这个单看啊，如果你是讲说老师我要怎么样做它，有两个方法的。satu cara dia tulis dalam buku, satu cara seperti apa cikgu buatlah, tulis di dalam satu kertas guna Microsoft Word pun boleh, ataupun tulis macam cikgu hantar nanti. Okey, jadi latihan pun cikgu akan tanda ya, 你们一定要交上来的。Jadi tempo orbit ialah 12 jam, itu satelit GPS, dan ketinggian, ada kau tu. Ketinggian GPS ataupun satelit lah. Ketinggian orbit bagi satelit GPS ialah 20,000 km。意思说它离地球表面2万公里。Cikgu, mana kamu dapat jawapan ni? Kalau kamu tanya, bagus. Kalau kamu tak tanya, kamu salin saja, no point lah. Kita bazir masa saja. Kalau kamu betul-betul tanya, tengok. Cikgu cari dalam buku. 244. 我们去看第244页。因为讲是 satellite 嘛。Kita tengok. Okey. Tempo orbit 2 belajar. Tengok segmen angkasa. Tadi dapat satu rangkaian satelit, satelit GPS. Tekan mah? 这是什么 satelit GPS? Mengorbit bumi. 围绕着地球 pada 20,000 km. 有一个 point. 第二个 point dah lebih kurang 12 jam. Okey, dan dia sebagai satelit komunikasi. 你们找了，这边没有，它在另外一面。Jadi itulah dia sebenarnya kamu perlu belajar dan cari. 明白吗？你们可以选择抄答案，对 ，online 你们可以找很多练习，betul online carikan kertas peperiksaan percubaan jawapan semua, tetapi kamu perlu buat ulang kaji cari dalam buku. Okey, 如果你们很会电脑的话，kalau kamu betul-betul reti komputer, sekarang nota nota ni lagi hebatnya, kamu tuliskan keyword. 你只要打出那一个字眼，它会跑出那些重要的。Nah, untuk Haikal cerita ni, dia akan bagi tahu kamu kat mana. Contoh satelit. Kamu malas nak cari satelit. Tengok. Satelit tak ada ya. Dia nah, dia akan keluar deh. Tengok. 它直接跑出那个字，黄色字眼跟你讲说，你要在这一面会有这个字，在这一面出现18字，ada 98 kali perkataan satelit disebut. Dan dia akan keluar ikut susunan. Nah, kamu baca. Cari sampai kamu dapat. Kalaulah kamu nak guna teknik yang katanya bijak komputer lah. Bijak komputer. 明白吗？学生们，明白吗？明白。所以说这东西是要你要学的，你们会比我更厉害。Sekarang zaman IT kamu lagi hebat daripada orang tua seperti cikgu. Bukan navigasi ya, navigasi. Navigasi 不算，因为那个音走的。看你的那个考官啊，你考官有些是给很多人来个 navigasi 它不算它的一个区域咩？它导航，所以因为我们在讲的是那一个 GPS 的卫星嘛，
它的卫星真正导航是全部3个部分daripada kawalan，它不能只是单单一个独立体就可以导航，不可以的，它有3个，它有3个部分可以组织一个导航的功能。它是功能是导航，对，它是功能导航。现在讲它特征是什么？它特征。OK。功能跟特征是不一样的、啊，特征你要有时候要分清楚，而且真正来讲，如果它的功能要用出来导航，一定要有3个部分，要讲完那3个部分的。OK， 我一般会先讲这个，kita teruskan. Jadi saya sambung untuk soalan. Ya. Soal macam tongsi ya, jadi perlu faham ya. Jadi jangan cakap, cikgu, saya tak tahu. Kalau kamu bercita-cita nak masuk ke universiti, belajar khusus-khusus tertentu semua, perlulah faham. Belajar sendiri itu penting ya. Jadi berikan satu contoh alat yang mengandungi alat penerima GPS. Kalau kamu tak boleh jawab, je pun tak tahulah. Handphone lah, smartphone, telefon, pintar. Smartphone 有 GPS 吗？你可以 switch on 跟 turn on 跟 turn off 吗？ Kalau kamu turn on, maka orang akan tahu kamu kat mana. Kalau contoh kalau kamu pernah main WhatsApp, kamu sebenarnya boleh tunjuk live position, live location, live. Maksudnya kamu kat mana and apakah jarak perbezaan antara kamu dengan penerima seorang lagi. 我这没有试过lah. Jadi lain kali cuba ya. Kalau kamu rasa kamu punya girlfriend menipu, kamu boleh minta dia buka WhatsApp, bukakan live location. Kalau dia tak nak buka, something wrong lah. Something wrong. Saya tengah makan, tapi buka sekali live, tengok dia ke hotel. Jam. Okey? Jadi kamu tanya kenapa ke hotel? Jadi fikir positif, mungkin dia makan kat restoran hotel. Itu je dia memang makan. Ada 这东西吗？这东西是全部这些科技上可以做到的吗？ Jadi kita sambung. Okey. Berikan satu contoh satu kegunaan GPS. Kegunaan GPS. Jadi untuk tujuan navigasi. Okey, kalau kamu nak kata untuk mencari kedudukan kawan di tempat mana ataupun di tempat mana boleh. Saya baca saya faham. 如果你 navigasi 讲不到的话, kalau kamu tak faham mencari kedudukan kawan ataupun mencari tempat mana kawan berada pun boleh. Okey, mencari kedudukan mana di atas bumi 也可以的。你们的国语我知道比较好，但是我知道你要传达的意思懂是吧？导航嘛, ataupun kamu nak tulis lagi untuk membimbing, menunjuk. 我叫你们找的吗？ menunjuk. Okey, jalan. Okey, pergi ke satu destinasi. 也可以的。menunjuk jalan pergi ke satu destinasi. 我意思你要讲说导航吗？也没问题。考试这样写有分吗？如果根据我所懂的是可以接受的。navigasi 是一个词，但是你能表达出那个词的意思是能接受的，不是说每一个情况但是这一题是可以的。这一题是可以的。Okey. Jadi nyatakan 2 aplikasi, contoh apps navigasi yang menggunakan satelit GPS. Antara yang paling terkenal Google Map, Waze, kalau iPhone Map. 你们也可以写你们所懂的，不过目前是我所懂的3个啦。OK， 所以说我要叫你们做吗？ Ada hantar kerja kamu ke tak? Cikgu check sekejap ya, cikgu check dulu ya. 你们有交吗？找不到。GPS 有没有交没？快点。没有交咯。30分秒咯. 30分秒咯. Koordinat dan juga peta. Semua 不要做嘞, senang saja mah. Contoh cikgu tak ajar kan, paling senang pun. Pergi Google, Google tak sen. Pergi Google Map. Mana Google Map cikgu? Google Map. Apa sebab? Oh ini, sorry. Ini Google Drive pula. Nak ke tak nak Google Map?
Contoh kamu punya rumah Bandar Tasik Puteri, macam cikgu BTP 5 Bandar Tasik Puteri. Okay, tuliskan kamu punya alamat, carikan kira koordinat. 你们不做几十做，因为你们不要等着结果 tunggu saya kerja jadi Grab dulu baru saya belajar. 太迟了吗？那个时候才有学妹。Jadi gunalah contohnya ini SNK Raja Abdullah. Rồi cái oh, 我可以看到这样做了。Jadi kalau kamu nak dia tunjukkan dia punya perjalanan, okey. Dia boleh tunjuklah. Jadi gimana tunjuk oh ini komputer dia tak ada pilihan Kalau tidak, kalau handphone dia boleh terus keluarkan perjalanan, permulaan perjalanan. Tapi yang sekarang kamu pun nampak lebih kurang menggunakan setengah jam lah, 30 lebih minit untuk sampai ke sekolah daripada alamat ini. Itu是 GPS 的功能哦。不然以前的话你要怎么走 ？OK， jadi itu dia. Kalau tak ada, kita akan pergi soalan terakhir untuk hari ini. Ya, kita akan cuba setiap kali masuk buat soalan 3 hingga 5 soalan ataupun satu esei saja. Jangan buang masa ya. Jadi harap dia boleh memupukkan minat dan juga cara belajar anda. Tengok nombor 3. Oh, you. Jenis orbit A, B, C, D. Kamu pun nampak, 有不同的轨道. Ada yang rapat dengan bumi macam C. Jauh sikit macam B. Sangat jauh dia panggil A ataupun yang dot line tu ataupun D punya. Cikgu, saya tak belajar. Tak pernah belajar. Tolonglah, cikgu memang dah sebut. Kalau kamu ingat Leo, Mio, Hyo itu semua ada. Kamu boleh tengok pada muka surat berapa ni? 2, 3, 6. 236面。你就会找到哦 ，Leo 是低的 low Earth orbit。low 低 high 高 M medium， 然后有一个GEO Geo， 还有一个 GSO Geosynchronous or synchronous orbit， 到底分别在哪里？不用紧，让我们做，我们一起做。Jadi sekarang kamu pun tahu lah 236. Okey, cikgu pun tak nak buang masa. Dan kamu pun belajar sebelum ini bahawa orbit ada 2 jenis bentuk. Satu yang bentuk bulat, satu yang bentuk elips 椭圆的。Jadi, Geo berbentuk bulatan sempurna. 一个完整的圆圈就是 Geo 罢了。Mio and Hyo berbentuk elips. Kita pun pergi jawab lah. Apa lagi yang kita pergi jawab soalan dia? Okey, kita jawab sekarang. Jadi kalau anda tengok soalan ni, apa itu A? Cikgu, saya tak nak jawab A dulu, saya nak jawab C dulu. C ini confirm Leo. Ya, Leo. D ini confirm apa? Mio. Medium ah, 中间. Jadi tinggal D dan A. D dan A. Mana satu berbentuk bulatan penuh? Bulatan penuh. Jawapan dia D， 它一个完整的圆形哦，这是 GEO 咯，9。A 的话就是 Hyo 咯，还是很远吗？35000公里以上离地球。Jadi labelkan jenis orbit kita dah label dah. Jawapan tulis kat dalam buku ke nota kamu sekarang. OK， 虽然显的话，最起码你们要做练习啊，所以我已经写满答案给你们了。不要讲说老师cikgu saya tak boleh tulis cikgu pun dah tulis kat sini. Macam cikgu yang nak pergi SPM pula kan. Jadi A ialah Hyo, B ialah Mio, L ialah Leo, D ialah Geo. 如果我们记错的话OK. Jadi bagi soalan yang terakhir, berdasarkan Raja 2, namakan jenis orbit bagi satelit GPS. GPS, 刚才我们讲了吗 ？Satelit GPS orbit dia 在2万公里以上吗 ？Jadi kau fikir, mana satu yang di dalam lingkungan 20,000? 哪一个是指2万？
HEOGEO 不是答案了吗 ？HEOGEO 是35000吗？780 km 吗？Jadi jawapan ini bukan dah. Leo di bawah 2000 以下 tinggal satu jawapan saja lah. 依照只有一个答案呢，牛。它是在中等的距离，从地球算起的中等的距离，环绕着地球的轨道，谬，中等的距离。Jadi anda faham ke tak? Faham. Dah Bung Kai? Bung Kai? Faham, Boleh faham. faham? Thank you Kahan ya. Bung Kai ya? Bung Kai betul? Boleh ya? Jadi cikgu pun memang tak nak bebankan kamu. Cikgu nampak tadi kamu belum lagi jawab quiz untuk Google Classroom. Tolong jawab walaupun dia objektif dan jawapan pendek, cari dalam buku. 你们有课本 Form 5 的课本 tinggal lihat buku teks itu, tolong cari jawapan seperti yang cikgu tunjukkan hari ini. Inilah cara kamu buat ulang kaji, latih to be untuk jawab soalan kertas 2 pada masa yang sama untuk buat ulang kaji soalan objektif. Ya, objektif pun minta kamu ingat. Jadi kelas seterusnya, minggu depan, bukan minggu depan, besok, kita akan cuba buat soalan yang seterusnya, bab 8 ya. 我们做第8课. Dan kalau kamu ada soalan untuk bab 9 ni, tolong tanya. Tolong tanya, cikgu akan cuba jawab. Cikgu, saya nak buat soalan nombor 4 ini, boleh ke tak? Kalau kamu tanya, boleh, cikgu ajar juga. Jam pada satelit GPS nombor 4 dah. 第四题, jam pada satelit GPS perlu dibetulkan dari semasa ke semasa. 老师，他在讲什么？我翻译华语给你，意思是说，在 GPS 卫星的那个时间要时时刻刻的更改。Kenapa? Sebab kita dah belajar satelit GPS akan putar di bumi 12 jam saja. Kita satu hari ada 24 jam. GPS putar 12 jam. Jadi kalau dia tak adjust, masa dia akan lari. Jadi kenapa kita nak adjust? Apakah kepentingan maklumat masa yang tepat daripada satelit GPS? 到底 GPS 为什么我们要调整它的时间对？它的功能是什么讲 GPS 到底有什么功能？它的功能什么？Ya, untuk navigasi. Jadi sekarang dia nak kita kaitkan kepentingan dalam aktiviti harian manusia. Cikgu saya tahu untuk jadi Grab. Grab itu apa? Fikirkan. Grab ni saya nak一个行业的. Cikgu saya tahu penting untuk handphone. Handphone itu sebenarnya apa bidang? Fikirkan. Itu dia. Cikgu minta kalau kamu nak jawab, cikgu akan ajarkan kamu kelas besok dan kita akan pergi ke bab 8. Jadi masa akan datang juga cikgu akan bincang untuk laporan ni. Laporan eksperimen bersedia masa sekolah untuk buat PK. 进来学校的时候，意思你有做实验的意思，你不要讲说老师我不要来学校我已经讲得很清楚了。Tengok atas, okey, datang sekolah membuat dan menghantar laporan sains. Dan tidak lupa juga nanti kita akan melengkapkan dokumen yang penting untuk anda berhenti sekolah. 你没有来是你吃亏的，跟你讲，老师我的爸爸妈妈不给itu cerita lain. Kalau mak ayah tak datang, tak bagi datang, cikgu tak boleh cakap apa-apa lah. Kalau kamu malas, cikgu memang cakap good luck to you, good luck lah. Soalan? Kalau tak ada itu saja hari ini. Senang je kan? Kita belajar buat 3 soalan je. Bab 9, teknologi angkasa lepas. Jadi depan ni jangan kata kamu tak belajar teknologi angkasa lepas. Lengkapkan latihan di Google Classroom. Itu saja daripada cikgu hari ini. Sabar. Jangan tutup dulu. Okey, buka kamera. Cikgu nak ambil kedatangan